Sampaikan daripada pengirim kita yang bernama Encik Indra berkongsi peristiwa. Kata Encik Indra, saya bertugas sebagai pemandu peribadi majikan saya. Majikan saya ni orang besar kisi. Kaya orangnya, tinggal di banglo 3 tingkat. Saya menjadi pemandu kepada majikan saya. Dan pernah satu kali ini majikan saya memberikan saya sesuatu. Barang yang diberikan adalah sebuah pasu bunga. Dan dia memberitahu saya yang pasu bunga ini adalah pasu bunga jenis yang mahal, Chinese porcelain. Jadi dia hadiahkan kepada saya sempena dengan sambutan hari raya untuk mencantikkan lagi rumah. Sebenarnya saya ni pun tak begitu pasti tentang porcelain ke pasu bunga yang mahal. Pada saya semua bentuknya sama. Oleh kerana orang dah beri, kita ambil. Bila bawa pulang ke rumah, isteri saya tengok. Isteri kata, "Abang, pasu ni mahal, siapa kasih?" Jadi saya katalah, "Bos kasih." Jadi isteri pun mengambil pasu bunga tersebut, isi dengan bunga-bunga plastik untuk dihiasi di ruang tamu, diletakkan betul-betul di tepi sofa. Jadi kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita, Encik Indra. Setelah beberapa hari menyambut kedatangan hari raya kisi bulan Syawal, saya dengan isteri kemudian balik kampung. Kampung tak jauh kisi, seberang tambak saja, untuk beraya di sana selama 5 hari bersama dengan saudara mara yang ada di sana. Isteri saya ni bukan orang Singapura. Dia adalah orang Malaysia. Jadi bila beraya di Singapura selama 3 hari, selepas hari raya ketiga barulah balik kampung. 5 hari beraya di sana meriah sungguh. Dengan anak saya 2 orang. Jadi bila dah sampai 5 hari, kami pun pulang ke Singapura. Bila sampai di Singapura, Casey, saya adalah orang yang terakhir untuk pulang. Anak-anak saya, kedua-duanya ketika itu pergi ke kedai minyak berdekatan dengan rumah kerana nak beli air haus. Jadi bila dah sampai tempat letak kereta, baru mereka cakap nak pergi beli air. Saya pun dah malas, saya kata, pergi jalan kaki lah, pergi sendiri. Dan saya berikan mereka duit. Sedang saya nak angkat barang-barang, isteri kata tak tahan, dia nak terkucil pergi tandas. Dia pun lari Casey naik atas. Bila sampai atas, saya terperanjat. Saya nampak isteri saya sedang duduk di depan tangga tepi rumah. Saya tanya, "Kenapa awak tak masuk?" Pintu rumah terbuka luas. Isteri ketakutan Casey, tak boleh bercakap apa-apa, menggigil. "Awak ni dah masuk belum?" Jadi bila saya jenguk dalam rumah, gelap Casey, gelap gelita. Akhirnya saya masuk, beri salam, saya buka lampu. Barulah saya keluar, tengok isteri masih tak bercakap, seolah-olah tergamam, ternampak sesuatu. Saya pegang tangannya, sejuk Casey, sejuk sangat. Jadi saya pun baca sesuatu. Saya suruh dia ikut saya selawat. Setelah lebih kurang 5-10 minit di luar rumah, barulah kami berdua masuk. Jadi saya tanya, "Kenapa?" Casey, isteri saya kata apabila dia balik rumah, dia terperasan di ruang tamu Casey, bukan satu, malah dia nampak ada 3 perempuan duduk di ruang tamu sedang memerhatikan dia yang baru balik. Pada mulanya dia tak perasan. Apabila dia buka pintu besi, dia tolak pintu kayu, melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Sebelum dia nak buka lampu rumah, dia terperasan ada 3 perempuan duduk di ruang tamu. Dia terperanjat, lalu dia lari keluar dan duduk di tepi tangga. Sampai saya naik atas, bila dengar penjelasan isteri dalam rumah, meremang bulu roma Casey. Itu kali pertama benda tu berlaku dalam rumah. Anak-anak pulang, kami semua tidur. 2-3 hari kemudian, anak perempuan saya Casey terpekik di ruang tamu sekuat-kuatnya. Sampaikan saya, isteri dengan kakaknya terbangun. Kami keluar. Bila keluar, anak gadis saya yang bongsu ni Casey menangis di ruang tamu ketakutan. Bila tanya, dia kata dia nampak sesuatu di ruang tamu. Hairan Casey, isteri dah nampak, anak bongsu dah nampak. Dan akhirnya Casey dah tak boleh tahan lagi. Saya pun menjemput seorang pakar untuk datang tengokkan rumah. Pakar ini membawa sesuatu bersama dengan dia. Dan benda ini adalah macam sejenis batu yang dia pegang. Dan dia batu ini diikat dengan tali. Setiap penjuru rumah dia akan pegang batu tu. Bila batu tu bergerak dengan laju, dia tahu di kawasan itu ada sesuatu yang tak kena. Jadi bayangkan, bila sampai saja dekat sudut sofa, betul-betul tepinya merupakan pasu bunga yang lama yang dihadiahkan oleh majikan saya. Batu dengan tali yang diikat tiba-tiba hayun kiri kanan sekuat-kuatnya. Pada mulanya susah nak percaya.
Saya fikirkan dia sendiri yang gerakkan batu tersebut. Akhirnya pakar itu kemudian hentikan perbuatannya. Dia toleh tengok saya. Dia kata, ini pasu, ini sofa, kita periksa. Sofa tu Casey, saya sampai cabut semua tilam, keluarkan sarungnya, tengok ada apa-apa terselit. Tak ada apa-apa. Pasu bunga, angkat bunga plastik tu keluarkan, terbalikkan pasu tersebut, terperanjat Casey. Apabila dalam pasu itu ada sejenis macam tulang. Tulang, tak tahu tulang apa, mungkin tulang binatang, tulang manusia, tapi dalam pasu yang diberikan oleh majikan. Saya terkejut apabila ternampak objek tersebut. Kemudian pakar tersebut mengatakan, saya rasa ini mungkin gangguan yang menyebabkan penampakan dalam rumah kamu. Tak apa, biar saya buang barang ni. Pakar tersebut masuk dalam plastik, masuk dalam bagnya. Kemudian saya berterima kasih kepada beliau. Setelah tulang itu dikeluarkan dari pasu, barulah rumah saya tak ada gangguan. Anak saya tak pernah nampak, isteri pun tak pernah nampak. Tapi kami semua masih takut Casey nak bangun waktu malam, nak keluar dari bilik untuk ke dapur. Sebab takut-takut nanti terpandang kelibat 3 beradik Casey yang isteri saya katakan di ruang tamu. Terima kasih. Kisah-kisah